UMNO Sabah gesa kerajaan kembalikan 40% hasil Sabah. PKR Tambun kemuka usul penangguhan penyasaran subsidi RON 95. Adun Kota Seputih ingatkan generasi muda tidak jijik dengan politik. Adun Duyung tegas berprinsip bawa suara rakyat. Peguam Najib luah kecewa dengan keputusan mahkamah. Bersih anggap tahanan rumah wujud perbezaan 2 darjat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Kerajaan digesa untuk mengembalikan 40% hasil bersih Sabah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Perjanjian Malaysia 1963 serta menjadikan negeri itu sebagai hub transit bagi pelancong dari China. Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Suhaimi Nasir berkata, mengenai 40% hasil Sabah masih terdapat beberapa perkara yang perlu dirunding untuk dimuktamadkan dalam memenuhi MA 63. Beliau yang juga ahli Parlimen Libaran berkata demikian semasa membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2025 tempoh hari. Sebelum ini, Kerajaan Sabah akan mengemukakan tuntutan secara rasmi kepada Kerajaan Persekutuan bagi pengembalian 40% hasil bersih negeri itu berdasarkan MA 63. Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Dr. Jeffrey Kitingan berkata, tuntutan tersebut akan dibawa ke mesyuarat Kabinet Negeri dan akan datang untuk disemak dan diluluskan sebelum dibawa ke Kerajaan Persekutuan. Dalam pada itu, mengenai cadangan menjadikan negeri berkenaan sebagai hub pelancongan dari China, Suhaimi Nasir memaklumkan ia kerana Sabah dilihat menerima bilangan kemasukan pelancong China yang agak tinggi pada tahun ini. Sebuah usul telah dikemukakan kepada kerajaan untuk mempertimbangkan penangguhan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada tahun depan. Usul itu dikemukakan pada Mesyuarat Agung Tahunan Cabang MATC Tambun melibatkan 700 perwakilan yang dirasmikan Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar. Menurut usul tersebut, pelaksanaan penyasaran subsidi RON 95 sesuai dilakukan selepas PRU 16 untuk mengelak kerajaan perpaduan difitnah tidak prihatin terhadap rakyat. Usul itu juga menyebut pihak kartel mungkin akan mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang menyebabkan kerajaan mungkin dipersalah. Pembangkang pula katanya akan mempolitikkan perkara itu menjelang pilihan raya umum dan pilihan raya negeri. Ketika membentangkan Belanjawan 2025, Datuk Seri Anwar mengumumkan langkah kerajaan untuk melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan tahun 2025 dengan anggaran sekitar 12 bilion ringgit untuk 85% rakyat. Generasi muda seharusnya tidak geli dengan politik untuk melibatkan diri dalam arena politik. Jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Seputih, Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir, penglibatan generasi muda perlu demi mengelakkan politik tidak hanya didominasi oleh kelompok tertentu sahaja. Setidaknya, kata beliau, ia dapat membuka ruang dan peluang untuk golongan muda menyuarakan idea yang bernas untuk pembangunan negara. Beliau berkata demikian ketika menjadi salah seorang panel platform MG Siri 4 YB Muda Buat Kerja atau sekadar popular di Dewan Perdana Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia malam tadi. Bagaimanapun, seorang lagi panel iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri Duyung, Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim pula berpendirian sebaliknya. Katanya generasi muda termasuklah mahasiswa tidak perlu politik untuk menjadi ejen perubahan. Sebaliknya katanya, golongan berkenaan boleh memulakan langkah menggunakan platform masing-masing untuk bersuara memperjuangkan suatu perkara yang benar. Jom sertai peraduan bersama Netstep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah Belanjawan 2025 dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia?
Berikan nama individu yang terdapat pada gambar thumbnail Netstep News edisi pagi hari Rabu minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya subscribe channel Netstep TV kerana peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 1 November 2024. Pemenang minggu pertama adalah Siti Nur Aminah binti Cik Omar. Majikan saya adalah rakyat walaupun jawatan saya milik parti. Demikian kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Duyung Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim yang mengutamakan prinsip mahu menjadi wakil yang berjaya membawa suara rakyat. Beliau yang turut menyertai platform MG Seri 4 YB Muda Buat Kerja atau sekadar popular, meskipun sering menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan pihak tertentu, beliau berpendapat nasib rakyat perlu diperjuangkan. Selain itu, Helmi juga menjelaskan tugas sebagai wakil rakyat menjadi lebih mudah apabila UMNO, parti yang diwakilinya sememangnya memperjuangkan aspirasi rakyat. Mengulas lanjut, beliau menegaskan tidak adil untuk membandingkan ahli politik yang juga dalam masa yang sama berperanan sebagai wakil rakyat. Katanya tugas hakiki sebagai wakil rakyat adalah menggunakan platform yang berkesan untuk membawa perubahan demi manfaat rakyat. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kecewa dengan keputusan Mahkamah Tinggi yang telah mengarahkan beliau membela diri terhadap 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dana Wan Malaysia Development Berhad 1MDB bernilai 2.3 bilion ringgit. Perkara itu didedahkan oleh Peguam yang mengetuai pasukan bela Najib, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah. Kata Muhammad Syafi, Najib dan pasukan pembelaan sangat kecewa dengan keputusan oleh Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira. Sebelum itu, Mahkamah memerintahkan Najib membela diri terhadap 4 tuduhan menggunakan kedudukan bagi memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah sama. Ketika ditanya keadaan Najib, peguamnya berkata, Najib tetap tenang dan dalam keadaan baik serta bersedia untuk menghadapi situasi ini. Dalam pada itu, Syafi juga menegaskan Najib tidak memohon maaf kepada rakyat Malaysia minggu lepas berhubung penyelewengan 1MDB untuk memastikan keputusan hari ini berpihak kepadanya. Sebaliknya, kata Syafi, sebagai seorang yang bertanggungjawab menjaga negara pada masa itu, Najib rasa beliau bertanggungjawab untuk mengeluarkan permohonan maaf itu. Dalam perkembangan sama, Bersih menjangkakan kes Najib Razak akan memakan masa di mahkamah dan oleh itu tidak harus terdapat kompromi untuk dibebaskan seperti tahanan rumah. Kumpulan pendesak reformasi sistem pilihan raya itu berkata demikian selepas mahkamah memutuskan pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes prima facie terhadap Najib dalam kes 1MDB. Bersih berkata sebarang kompromi akan menjejaskan ketimpangan dalam sistem keadilan apabila wujud perbezaan 2 darjat antara sesama warga. Sebelum ini, minggu lepas, Fahmi Fazil menolak dakwaan penggubalan rang undang-undang tahanan rumah mempunyai kaitan dengan mana-mana individu termasuk bekas Perdana Menteri. Jurucakap kerajaan berkata konsep akta itu bermaksud peralihan daripada punitif kepada pemulihan keadilan yang mana seseorang individu yang telah didapati bersalah kembali ke dalam komuniti. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.